Okay guys, sorry sebenarnya ni video ketiga aku buat. Orang kacau biasa time kerja kan. Aku sebenarnya agak busy juga sebab end year kan, aku kena buat planning untuk next year punya, nak aku kena audit bagai semua macam-macam lah. So okay, aku just share aku punya knowledge. Nanti korang nampak setup ni, korang try je masuk. Okay, so first aku cerita A to Z dulu, and then kenapa semalam langgar stop loss, kenapa dia naik semalam. Ni aku cerita habis. Okay, firstly kan, dekat H4 kita ada apa? Dekat H4 kita ada support ataupun resistance become support. Ini zone dia, tapi kau nak ambil zone besar macam ni ke? Bapak ada kat mana nak masuk? Masuk kat sini. Floating berapa ni? Masuk kat sini, stall kat sini. Langgar stall loss, naik balik. Apa ni? Floating berapa banyak betul? Baru naik macam tu. Tak nak, bukan. Kita nak cari the best position. Sorry. Sorry. The best position to buy. Kita nak cari tu. Kat mana position yang best untuk kita buy. So, benda ni, okay, aku cerita kejap macam mana lupa nak cerita apa. Okay, macam mana nak cari buy. So, kita ada support dekat sini, kita ada support yang resistance become support. Tapi betul ke support benda ni? Ke ni fake out je? Belum lagi dia kalau naik macam ni baru dia jadi resistance become support. Tapi boleh dikonsiderkan sebagai support, net support. Kita nak tengok dia support ke bukan. Dia boleh jadi macam tu. Tapi kena tengok dulu lah. So kita kena tengok apa? Kita nak monitor price action, and then selepas monitor price action, kita nak tengok apa? Kita nak tengok setup. Kita nak cari setup. So price action ni kau takkan jumpa dekat time frame besar macam ni. Kalau macam ni kan, ni dekat H4, kau akan jumpa dekat H1, maybe dekat H1. Ya, dekat H1 kita dah nampak kan, dekat H1. Tapi nak lagi clear, dekat mana? Kau boleh tengok dekat M5. Sorry. M5 lah minimum lah. Apa price action yang dimaksudkan? Okay. So sekarang ni price action yang kita nak apa? Kita nak dia sebelum kita nak okay, let's say kita nak buy dekat area sini, kita nak dia apa? Kita nak dia ada compression yang macam mana? Ni, tapi compression dia ni dalam bentuk channel dalam bentuk channel. Contoh dia macam ni. Sekejap. Dia tanda betul-betul dulu sebab kita nak cari buy. So dia compression dia mesti macam ni lah. Kalau dia compression dia ke atas macam ni, ke atas macam ni, kau kena cari sell. Macam tu lah. Tapi kalau dia kau nak masuk buy kat sini tapi dia compression dia macam ni, maknanya belum lagi. Compression dia macam ni, maknanya belum boleh buy lagi. Relax. Maknanya kat situ ada setup continuation. Mungkin ada, mungkin tak ada. Kat sini ada ni. Setup continuation, and then nanti aku cerita kenapa langgar stop loss. Yang kita sell dekat sini, kenapa dia langgar stop loss, lepas tu baru terjun. Kau kan kalau sini ke sini berapa pip 30 pip, selamat. Tu lah, tak apa, nanti aku cerita lah. Tapi 30 pip besar tu. Okay. So dah ada ni, aku panggil setup ni, aku panggil flag. Sebab apa flag? Bentuk dia macam bendera. And then dulu kalau siapa yang dah lama mungkin orang biasa kot dengar aku panggil flag. Dia bentuk dia macam bendera. Nanti dia jadi macam ni. Kan macam bentuk bendera ni. Ni kan bentuk bendera. Contoh lah, aku panggil ni flag. Aku panggil lah, mungkin kat orang flag benda lain. Tapi aku panggil ni setup flag. Sebab apa? Bentuk dia macam bendera. Ni flag terbalik. So dia indicate, suruh cari. Ni kan macam bentuk bendera. So kalau dia ke atas, dia jadi apa? Ada orang kata bila flat ni sebenarnya dia nak naik lagi. Kalau flat macam ni,
Dia nak naik lagi, ada orang kata dia nak terjun lagi. Tak, sebenarnya kita dah nampak dia akan buat apa? Dia akan buat satu big movement. Dia akan bagi satu big momentum yang kuat. Time tu lah nak jahit bro. Time tu lah nak jahit, tapi dekat area mana yang kita patut menjahit? And then kat mana kita patut ni? Yang biasanya lah, tapi aku tak apa ni, bukan tak mahir, tapi aku tak galakkan lah sebab yelah dalam ni ramai yang baru. So tak digalakkan lah untuk menjahit nanti, sebab kita ada benda-benda yang kita nak tengok sebelum kita menjahit. Amiri tu berani menjahit sebab ni, aku berani confident dia berani menjahit sebab ni, and then sebab ni. Sebab benda ni, and then dia nampak ni signal bagi tahu naik yang 3 white soldier tu. Dia nampak benda tu bagi tahu signal bagi tahu naik. Aku yakin, aku berani yakin, aku cakap Amiri nampak dia berani menjahit sebab apa? Dia nampak compression ni. Tak percaya nanti kau tanya dia. Aku pun tak tahu jawapan dia kenapa. Aku pun tak tahu kenapa dia jahit. Tapi aku tahulah kenapa dia menjahit, sebab aku pun nampak benda ni. Aku berani yakin, aku cakap dia nampak compression dalam bentuk channel ini, and then dia buat flat. Baru dia naik. Tapi itu aku tak tahulah apa yang Amiri nampak. Aku punya ni lah, sebab kalau aku nak menjahit pun aku nak tengok benda ni, compression ini. Tapi dekat sini setup tak clear. Setup dekat aku setup tak clear. Sebab apa? Sebab aku tak nampak kat mana. Nanti aku cerita. Sebenarnya salah aku sebab aku tengok kat phone and then aku tak makin zone. Okay, kejap So bila flat ni jadi, sama ada macam ni ataupun dia naik. Kalau dia naik macam ni lah, price indicate dia nak buat apa? Dia nak buat satu big momentum. Sebab apa? Dah lama dia kena compress. Sama ada dia dapat teruskan naik ataupun dia nak turun. Sama ada dia dapat teruskan naik ataupun dia nak turun balik. Dia jadi rally base drop, drop base rally, ataupun drop base drop, ataupun drop rally base rally. Itulah di sebalik rally base rally, drop base drop. Itu semualah. Tapi sekarang ni nak cerita dia macam mana kita nak entry. Kita nak cari satu, kita kena macam biasalah, kita kena tunggu setup. Dia bukannya terus main entry je. Kalau kau main entry je, jahanam lah iklan kau. Oh, Mat, dah ada compression, dah main sideway. Ni kan ni main sideway ni. Ni kan area dia sideway. So dekat mana, where is the best position? Tapi aku tak nampak sebenarnya 3 white soldier tu yang Amiri bulakan tu. Aku tengok macam kuat ke 3 white soldier ni betul ke? Sebab dia tak dapat break ni zone ni. Sebab tu aku nak tunggu lagi. Aku nak tunggu. Oh, maybe dia nak buat bagi bearish engulf. Maybe. Tapi bila aku masuk ke dalam dekat time frame M5, aku nampak something. Aku nampak benda ni. Bearish engulf pula. Bullish engulf. Hijau ke atas. Aku nampak benda ni. Aku pun dah explain semalam. Ni, pergi sini, dia turun balik sini, baru dia naik. And then dia buat confirmation, baru dia pacak. Ini confirmation tau. Masa dia turun ni, dia buat confirmation. Ni setup killer. Ini setup killer dia. Apa? QMTR. Dia sebelum dia pergi, dia ada bagi satu setup killer. Tapi entry orang jadi tak best. Orang sebab ini setup yang betul. Dan then ini setup killer dia. Maksud dia setup bukan killer setup Killer setup tu yang bunuh setup tu. Ni setup killer. Maknanya setup ni yang buat dia mancut-mancut. Kena faham yang itu. Jangan salah faham. Yang buat dia mancut, dia bukannya saja-saja bro. Dia bukan saja-saja mancut, saja-saja junam, kan. Dia ada sebab. Semua benda tu ada sebab. So dekat sini, okay, ni aku delete. Macam semalam korang nampak apa yang aku nampak. Aku nampak tu, and then kita makin zone right shoulder, and then kita makin zone wait. Okay, sorry guys, ada gangguan pula. Oi, terbatuk-batuk member. Okay, so faham macam mana aku dapat entry sini. And then kenapa aku masuk buy? Sebab first aku nampak inverted QML. And then second,
yang ni strong kata aku suruh cari buy. Sorry lah semalam bukan aku tak reti nak explain sebab semalam aku busy sebenarnya. And then hujung tahun kan, faham lah. Aku kena buat apa orang kata ni, kena buat planning untuk tahun depan. And then awal minggu tahun depan aku kena ada audit. So agak busy lah hujung tahun ni. So kau nampak ni, ini kau nampak ni, ini price action yang kita nak sebelum kita ada zone. Kita dah ada zone. Zone apa? Kita ada zone support. Kita ada zone support. Tapi support tu belum betul support. Sebab apa? Sebab kita takut dia just fake out yang ni. Masa dia naik dia break ni, takut dia jadi fake out. Tapi boleh monitor lah. Ini monitor ni. Ni lah kita nak tengok. Nampak? Ni yang kita nak monitor. And then identify lah mana setup killer. So ni ada satu setup. So dekat sini aku masuk sell and aku masuk buy. Tapi buy aku tak trigger sebab yelah buy susah lah. Kalau buy kadang-kadang aku instant aku nampak dah sampai ni aku terus masuk je. Tak tengok dekat ni. Aku tengok dekat satu chart je. Aku tahu aku buka info aku masuk je terus. Instant buy. Tapi masa tu aku tengah drive, dia tak trigger. Okay, so kenapa price memancut? Kalau macam Amiri cakap, dia nampak 3 white soldier. So dia indicate bagi tahu price akan naik. Tapi itu yang dia nampak. Tapi aku yakin dia berani jahit tu sebab ni. Sebab benda ni channeling. Aku yakin. Tak percaya tanya dia. Sebab biasa orang-orang yang akan monitor price action, sebelum dia entry, dia nak tengok benda-benda yang macam ni lah. Channeling. Mungkin benda ni tak tahulah, mungkin boleh lah aku ajar korang, tapi aku takut korang tak faham. Tapi itulah, benda ni ilmu. Kalau korang tak nak belajar, korang tak ada usaha nak belajar, korang sendiri yang rugi. Aku dah explain lah. And then yang ni aku panggil setup flat. Tadi aku dah cerita setup flat. Sebab apa? Kalau kita tengok kat time frame besar dia nampak macam ni, lepas tu dia main sideways. Ini indicate bagi tahu yang akan ada big movement. Ni compress ni tak lama. Dia start compress daripada sini tau. Bagi. Okay. So faham kenapa price naik. And then kenapa price turun? Kenapa langgar stop loss kita? Yang kat sini kenapa dia Alhamdulillah. Kat sini sebenarnya ada satu setup setup sell. Setup ni kita panggil king sell. Tapi king sell ni dekat M5 dia tak kuat. Ni. Okay, kau tengok ni. Tengok aku tanda yang si ni. Nanti dia tak best lah. Nanti takut tak kena. So area sini kita nak cek sell. Tapi kalau aku biasanya aku masuk dekat sini. Kan? Dia tak boleh break yang sini tau. Nampak tu? Betul. Ni yang kadang-kadang tu aku tak suka ambil dekat shadow. Aku suka ambil dekat body. Ambil kat body je sebab stop loss semua kecil. Nampak? Dia yang akan tahan harga untuk daripada harga terus mancut. And then apa yang so masa kat sini kan aku tak perasan masa aku dah entry tu dia dah langgar stop loss kan. Lepas tu aku tengok apa pasal tiba-tiba sini kena reject. Aku tengok alamak, boleh tak perasan benda ni. Tak apa, bukan rezeki. Semalam pun aku busy kan. Minggu ni memang busy. Tak apa, ni aku just share je lah. Bukan nak cerita busy ke tak busy kan. So kau nampak setup killer dia dekat mana? Setup killer dia yang ni. Ini setup killer dia. Kenapa aku kata ni setup killer dia? Sebab inilah punca ataupun inilah confirmation dia untuk naik. Ni, nampak ni. Tak, dia confirmkan buy. Dia confirmkan order buy. Pump naik. Naik bukan sikit tau. Naik banyak tau. And then so setup killer dia kat sini. Tapi setup untuk setup killer ada dekat dalam satu setup besar. Ni setup besar. Ni setup besar ni sebab dia jadi ni. Kalau kau tengok kat M1 H1 kau akan nampak alamak hang kejap. M5. Tiba-tiba mancut.
Seronok member aku tadi dia ni. Aku dah tak sempat masuk, malam aku masuk. Kalau kau tengok dekat H1 kejap, bukan ni lah, sorry. Kalau kau tengok dekat H1 ni kat sini kan. Sorry. H1. Kau akan nampak dia sideway tau. Ni. Ni sideway. Mungkin sideway ni nampak kat M30 kot. Ni sideway. Ni lah flag, nampak ni. Flag compression ataupun channeling. Compression dia dalam bentuk channeling. Tetap ini aku panggil setup flag. Tapi best entry dekat mana? Ni apa ni? Ini setup flag ni macam mana nak cakap? Dia bukan bagi tahu kita untuk cari buy ke untuk cari sell. Dia just bagi tahu kita akan ada big movement. Dia akan ada bagi big movement. Sebab tu aku cakap aku tunggu bullish engulf. Aku tunggu bullish engulf tapi tak jadi. Ini masuk sell ni. Kejap. Aku nak masuk sell dulu. Kejap. Pause ni jap. Okay. Dah entry. Dah biru dah pun. Aduh. Dah biru. Dah boleh tutup ke ni? Tutup yang bawah. Ni yang paling kecil. Ni tutup lah. Yo. Ni tutup. Cover loss malam. Alhamdulillah. Yang ni biarlah. Set BE lah. Sekejap. Set BE halu-halu sia. Yang penting profit ambil. Alhamdulillah. Tu lah, dalam sharing ni dah nampak setup kan. Tiba-tiba aku nampak alamak ada setup lah. Tiba-tiba ternampak. Ni setup combo ni. Ni setup combo. Combo double top dengan ni nampak ni QML. Dekat sini kita nak masuk. Ya, sorry kalau tiba-tiba ni sebab tiba-tiba ternampak, aku tak perasan. Tiba-tiba aku buka MTT, alamak setup ni lah. Sini. Ni. Ini kan. Ini biasanya macam ni kan. Dia indicate kalau dia dapat turun kan. Dia turun, dia break sini kan. Dia bagi tahu sebenarnya dia nak terjun. Tapi tak apa. Yang penting aku dah set BE dah. And then kenapa price laju macam ni aku berani masuk? Sebab dia setup combo. Biasa setup combo ni kan, dia macam ni, dia indicate bagi tahu ada seller duduk kat sini. And then position ni tak ada orang masuk lagi. Tapi price dah pergi. Nampak ni. Price pergi. Pop tiba-tiba laju naik. Then dia indicate bagi tahu sorry aku sakit tekak. Gatal. Ni tak. Tapi kita nak tengok betul ke dapat turun. Aku pun tak tahu. Tapi sebab kita nak tahu mana satu manipulation. Sama ni manipulation ataupun memang betul dia punya movement. So faham dia jadi kita dah tahu dia manipulation ataupun tidak bila dia terjun. Pasal tu bukan MKN. Bila dia dah turun baru kita tahu ini manipulation sahaja. Ni 3 white soldier ni nak masuk buy ke? Kat mana nak masuk buy? Tak ada lah setup buy kat sini. Sekejap tengok. Tak ada lah setup buy kat sini. Tak nampak lah.
Sekejap tengok betul-betul. Sorry kalau video ni lama. Nanti korang skip je lah. Tak nampak lah, tak apa, biarlah. So back to tadi apa flag so flag, faham flag dia ada ni channeling, sama ada dia bentuk channeling, tapi biasa kalau kat time frame besar kita nampak dia terus sebatang. Cuma kat time frame kecil baru kita nampak. Dia kita tak nampak benda ni kat time frame besar macam ni. Mana nak nampak je. Kau nampak dia macam ni je. Kau nampak dia macam ni. Tapi bila kau buka time frame kecil baru kau nampak. Ada price action. Ni channeling, and then dekat M30 pun baru nampak. Benda ni dia nak naik, dia nak push harga. Dia nak push harga sama ada tak naik ataupun dia turun. So dekat setup ni yang penentu dia. Setup ni bukannya dia naik. Oh, kenyang. Bukan macam tu. Setup ni yang penentu dia. Ini just view aku lah. Aku tak tahu lah view orang lain macam mana. Ini daripada view aku lah. Aku nampak ini setup gila. Inilah punca dia naik. Tapi orang kata, oh sinilah punca dia naik sebab dia start naik dari sini. Tak, bukan. Dia start naik daripada sini. Cuma bila kita buy kat sini, kita dah selamat. Sebab apa? Memang dia akan naik. And then dia memacak. Tapi dia macak tu daripada mana? Dia daripada sini, bukannya daripada sini. Sebab ini dia buat movement. Ni, sini dia buat movement ataupun dia buat pergerakan. Dia start create satu ni, dia start create setup. Ni dan dia create setup. So sebelum setup tu jadi kita dah masuk. Sebab kita tengok benda yang something lagi besar. Kau kena view, kau kena lagi meluas. Baru kau nampak kenapa price sampai sini dia stop and then dia naik. Bukan sharp entry. Aku bukan nak cerita sharp entry ke apa. Aku nak cerita kenapa sampai situ dia stop. Kenapa dia tiba-tiba naik. Macamnya sini lah. Kenapa kat sini dia stop. Kenapa tiba-tiba dia turun. Daripada punya laju naik ni, tiba-tiba sampai sini dia stop. Ada aku, ni setup ni, aku tahu masuk sell. Rezeki. Bukannya kata power ke tak. Ni rezeki. So, okay. Faham Yang flat tu satu. And then yang kedua aku nak explain kenapa dia hit stop loss. Bukannya hit stop loss kat sini. First dekat sini kan. Kan semalam kita ada entry dekat sini. Sekejap ni delete dulu luar pula. Ni kita ada setup QML. And then dia hit stop loss. Kenapa dia boleh push sampai sini? Sebab ni ada setup sell, king sell. Ni nampak ni. Ni kita ada setup king sell. Support sama baris, and then kita ada something base drop dekat sama baris dengan tempat dia. Ni. Cocok bawah, cocok atas, terjun. Sebab tu dia sampai dekat sini, dia stop. Dia naik pacak, dia stop, dia turun. Tapi dia nak turun ni turun terus ke ataupun dia sampai sini dia stop. Sini confirmation dia. Dia nak naik ke dia nak turun. And then nampak dia naik rezeki. Siapa yang nampak rezeki. And then yang dekat sini aku pun bagi lagi. Kenapa aku cari sell? Pada price laju ni. Siapa boleh cakap? Sebab apa? Ni sebenarnya dekat M1 ni kan. Benda ni dekat M1 ni compression tau. Tapi tak nampak. Sebab apa? Dia naik turun. Dia naik balik. Naik turun. Ni compression sebenarnya. Cuma tak nampak. Sama lah macam ni dekat H1. Channel tadi tu dekat H1. Ni. Oh, dekat H1 nampak. Dekat H4 lah. H4. Nampak. Kat H4 kau nampak ke? Kau nampak dia sebatang je. Kau tak nampak pun price tu. Tapi aku malas nak buka malas nak tunjuk dekat ni sebab nanti susah nak cari. So kita tengok ni, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, naik, turun. Nampak dia dah nak habis minyak. Itulah compression. Tapi dalam bentuk channeling. And then dia bagi flat. Dia bagi setup flat juga ni. Tapi dekat mana? Where is the best price to sell? Tapi aku akan cerita kenapa dia langgar stop loss. And then kita nampak ni. Nampak first wave, dia buat hit. And then aku try masuk dekat sini. Sekejap awak. Saya tahu awak susah.
And then tapi dia naik laju. Dia naik laju. Tak apalah, bukan rezeki. And then aku miss something. Sebenarnya kat sini manipulation. Sebenarnya kat sini lah manipulation. Mana aku tahu manipulation? Macam mana aku tahu manipulation? Siapa boleh jawab? Macam mana nak jawab kan? Kau mau tengok recording Ni, ini manipulation dekat sini. Oh ni indicate bagi tahu so masuk buy ni. Bukan, ni manipulation. Sebab apa? Sebab kita kena sedar, kita kena tahu. Always look to the left. Kat sebelah ni ada apa? Aku tak tengok tempat tadi Nampak ni? Kita ada setup HNS. Ni satu. Kat sini pun bukan kejap kita tengok kat mana start. Kita cari tempat yang dia start buat terjunan bebas. Sini lah. Oh yelah, betul lah sini. Okay, kau tengok sini ke sini. Okay, sini ke sini dia dah ambil dah, dia terjun. And then ni manipulation. Kenapa aku kata ni manipulation? Sebab ini dia just nak triggerkan benda ni. And then dia naik ni kejap je. Ini manipulation. Dia nak triggerkan order sell dia dekat sini. Mungkin masa yang dia masuk tu price dah jalan. So dia tengok, dah jalan jauh tak apa, kita trigger dulu, kita bagi buy dulu banyak-banyak. Tapi tak semestinya dia manipulate, dia berjaya. Kena faham macam tu. Kadang-kadang bila dia manipulate tu, dia pula kena tikam balik lah cerita dia. Dia kata, kejap aku nak masuk buy kejap je ni, kau jangan tutup. Macam tu contoh lah, kau jangan tutup, hold je, aku nak masuk buy ni. Lepas tu member tu pun saja kan, dia tutup, dia masuk buy juga dekat sini. Tu yang price pecah. Kadang-kadang ada juga, itulah kita kena bezakan mana satu fake move, mana satu dia punya actual movement. Actual movement tu pergerakan yang sebenar lah. Apa yang price nak buat, apa yang big player nak buat, and apa yang price tengah create. Macam tu. So nampak And then dekat sini, cuba cari kat mana killer setup dia. Kat mana killer setup dia? Ini ke killer setup? Bukan ni. Killer setup dia dekat sini. Kenapa aku kata killer setup dekat sini? Tekak gatal lah minum air Red Bull ni. Allergic kot. Aku sensitif ke caffeine ke? Aku minum air Carabao ni, dapat air free, minum je lah, try je lah, air baru kan. So, kenapa aku kata ni killer setup? Ini yang buat, ini setup killer ni yang support setup ni untuk terjun. Faham? Kau nampak apa kat sini? Tapi ni dia tak strong. Sebab apa? Sebab apa dia tak strong? Sebab dia dekat daripada M1. Aku malas nak tunjuk nanti ni. Kau tengok ni price naik, dia turun balik. Sini neckline dia. Macam mana aku tahu ni neckline dia? Tengok ni dia return sampai sini, dia naik balik. Lepas tu dia turun. Dia turun, dia buat confirmation, dia turun. Ni neckline dia. Kat mana shoulder dia? Ini shoulder dia. Ini zone shoulder dia. So inilah setup killer dia. Setup killer ni biasanya setup killer ni satu setup yang support big setup untuk pergi. Itu aku panggil setup killer. Sebab apa? Kenapa aku tak panggil setup big punya killer? Sebab setup big ni dia takkan jadi kalau benda ni tak ada. Biasalah kalau kau selalu main dengan HNS ataupun KML ataupun dia dah sampai support ataupun dah sampai resistant, kau akan nampak setup macam ni yang buat dia pergi sebenarnya. Bukannya ada setup tu besar ke, bukan. Setup ni dia support benda tu untuk pergi. Itu sebab bila dia, aku panggil dia killer sebab bila dia ada, insyaAllah jadi setup tu. Bila dia tak ada, tak jadilah setup tu. Sebab tu aku panggil dia setup killer. Fahamkan yang tu lah. Yang macam video lepas pun kau faham yang setup killer dia kat mana Aku malas nak tunjuk, nanti video panjang pula. So dekat sini kau akan faham something.
Ni netline dia. Okay, kita panjangkan netline dia ni. Tapi benda ni tak clear sebab dia dekat H1 and then dia tak adalah strong sangat pun. Biasanya dia tak strong mana pun. Tapi yelah, sebab tu aku cakap aku tak jumpa lagi benda ni. Benda ni asyik jadi, aku tak jumpa lagi benda tu dah jadi belum. Dan benda ni masih dalam aku punya research lagi sebenarnya. Tapi yelah, aku tengok asyik jadi je. Aku kena share dengan korang lah. Sebab kan korang pula miss opportunity kan, miss peluang. So kau tengok balik dekat chat jadi apa. Tang, kena reject. Cong, punya besar kena reject. Apa tu Cong? Apa tu Cong? Lepas tu kalau kau perasan something kat sini kan, kau nampak apa? Sebab tu dia langgar stop loss. Sebab aku tak tengok dekat belah kiri ada apa. Aku just tengok, oh ni ada resistance. And then ni dah buat, okay tak apa, kita try masuk. Aku nampak yang tu je. Serius aku cakap, aku just nampak tu. Aku tak nampak punya ni. And then bila aku study, apa pasal dekat sini dia stop Oh, kat sini. Tapi aku tak tahulah boleh pakai ke tak. Cuma kena hati-hati lah. Let's say kalau kau masuk sini, kau kena stop loss dekat head. Cuba kira berapa stop loss kau. Kalau kau masuk sini, stop loss kau kat sini 22 pip. Okey lah Kira dulu lah baru boleh masuk ke tak kan. Kira dulu risk baru boleh masuk ke tak. Macam ni aku dah kira risk aku berapa, baru aku boleh tengok terjun lagi. Alhamdulillah terjun. Alhamdulillah. Dia turun guys. Berapa minit je dia turun. Ni rezeki aku lah Sorry lah korang tak boleh. Aku tak korang tak dapat. Sebab yelah aku tengah record. Aku tengah tengok. Ui set up. Aku buka M30. Ui set up. Ya Allah set up. Dapat mata. Wah balon dah bro. Balon. 3 entry aku masuk tadi. Sini. Sampai sini aku stop. Ada lagi satu kat atas ni sebenarnya. So kalau price datang lagi ke sini, apa patut kita buat? Jangan masuk dah. Ni tadi aku dah tutup lagi satu. Tadi aku masuk 3, aku tinggalkan satu. Sekejap kita BE biarlah. BE macam tu pun okey lagi. Price datang sekali yang masuk dah. Sebab apa yang masuk dah? Sebab order sell kat sini berkemungkinan dah tak ada dah. So macam ni biasanya manipulation. Tapi dia nak manipulate untuk apa? Untuk dia punya ni lah. Untuk dia punya, bukan kesenangan, untuk dia punya apa ayat dia? Untuk dia punya keperluan lah. Iyalah, dia ada sell kat sini. Masa dekat sini dah jadi. Ni aku panggil setup combo. Double top dengan HNS. Nampak ni? Ni. Turun, naik. Turun. Dia naik lagi sekali. Turun. Tapi masa dia turun ni, kita nak turun. Tengok dia turun laju. So maknanya kat sini, order sell kat sini ada lagi. Nampak ni? Dia break macam tu je. Dia tak naik pun. Dia tak ambil lagi. Macam ni. Sebab dia aku kata aku nak masuk kat sini. Sebab tu aku berani masuk. Dia laju. Aku berani masuk sell. Tak payah share lah tak payah, bukan maksud tak payah share profit lah. Tak payah, benda tu untuk apa sebenarnya. Tak ada faedah. Untuk belagak je. Nanti kena tarik baru tahu. So dekat sini ada setup. Kat sini ada setup sell. Cuma aku tak perasan. And then semalam Mizan cakap nak triggerkan ke setup sell. Aku tak tahu apa dia nampak kan. Aku mungkin ni lah kot yang dia nampak. Aku tak perasan. Sumpah aku cakap aku tak perasan. And then malam tadi aku dah lost. Aku ada dari yang mula pagi tu tak banyak. Malam tu banyak aku lost. And then aku pun macam tak apalah. Tak payah masuk dulu lah. Relax. Parking tepi dulu. Sebab kita tak nampak. Rupanya dia terjun. So kat sini kan. Tengok kat sini kan boleh jadi kan dia terjun ni. Lepas tu dia naik balik tau. Boleh jadi tau. Tapi kat sini aku tak nampak saya tak buy. Aku tak tahu kat mana aku nak buy. Tekak gatal lah bro. Sorry lah. So faham
Kenapa dia langgar stop loss? Dia langgar stop loss ni bukannya saja-saja. Bukan, sebab kita tak tengok sebelah sini ada apa. Area-area sini ada apa. Kita tak tengok tu. Tu yang silap kita. Itu yang silap aku lah. Bukan silap korang, silap aku. Tak, reject. Lepas tu dia create setup. Mana dia create setup? Ni tak nampak ni. Daripada sini dia naik, turun. Kau identify dia punya wave je. Tak payah nak tengok dia naik turun betul-betul, tak. Sebab nanti dekat time frame lagi besar kau akan nampak benda lain. Ni kan nampak ni. Dia naik, dia turun. Kan ni satu wave. Complete wave sini dia punya neckline. Ini dia punya shoulder kat sini. Kenapa aku decide nak masuk kat sini? Sebab aku dah nampak ni. Bukan macam biasa aku kata kita ambil dekat swap zone. Agak-agak je. Kita ambil dekat dia punya swap zone ataupun zone-zone yang ni macam tu. Ni nampak ni. Resistance become support, support become resistance, lepas tu jadi resistance balik. Kita nak ambil yang tu. Zone tu je. Stop loss macam biasa kat atas ni. Kira dulu boleh mampu tanggung tak mampu tanggung. Sini ke sini 25 pip. Okey lah 25 pip. Nampak. So dia create lagi setup baru dia nak terjun. Mana confirmation dia? Tengoklah betul-betul. Tarik balik trend line, kita adjust balik trend line, neckline. Kau akan nampak kat mana sebenarnya dia buat confirmation. Yes. Ni sekejap ni tak sampai ni. Dia sebab dia at least kena sampai. Alamak, hang pula. Sekejap aku reset je. Okay. Nampak ni, dia break macam ni lah punya laju. Dia naik, dia retest. Boleh pakai lagi tak neckline ni? Kalau macam ni, aku tengok macam ni, tak boleh pakai dah. Sebab apa? Weh, ni boleh pakai lah. Ni jadi setup. Kejap ni. Sorry guys. Orang busy betul. Orang nak jumpa aja. Okay, so kat mana tadi So faham kenapa price tiba-tiba berhenti. Dia bukannya saja-saja dia naik, tiba-tiba dia berhenti, dia terjun. Bukan. Dia bukan macam tu. Ni setup killer dia. Kenapa aku katanya ni setup killer? Setup ni tak, sebenarnya dekat dalam ni dia akan buat satu setup. Ni kat sini setup killer dia. Nampak ni. Turun, dia naik balik, dia terjun, dia naik balik sampai sini, lepas tu dia turun. Ni setup killer dia. Setup killer ni adalah satu setup yang support setup besar. So setup besar dia kat mana? Setup besar dia yang ni. Ini setup besar. Nampak tak? Ini kan HNS tapi dekat time frame lagi besar, cuma dia tak clear. Tak jelas. Tapi time ni aku tak masuk sebab time ni aku dah tidur ke apa, aku tak perasan. Aku tak ingat ke aku dah malas nak masuk. Aku malas nak buka. Sebab dia ada hari kita, bila kita dah lose jangan paksa diri. Biar, tak apa. Kalau contoh kita nampak direction dia sell, cuma kita nak cari sell kat mana, dia langgar stop loss, lepas tu dia terjun, tak apa, anggap tak ada rezeki. Benda tu normal. Dia jadi tak normal bila kau sentiasa langgar stop loss. Itu jadi tak normal sebab maksud dia dekat sini maknanya ada something wrong dengan kau punya entry. Tapi kalau kau kerap MC tu ada something wrong dengan kau punya teknik. Langgar stop loss ada something wrong dengan kau punya entry. Kalau kerap MC ada something wrong dengan kau punya teknik. So fahamkannya tu, bukan nak rendahkan apa, bukan. Kita nak ni orang cakap apa, kita nak yalah, kita nak belajar kan. Benda ni kena belajar. So dia terjun. And then kat sini dia buat apa? Dia create setup. Tadi ni aku nampak dia create setup ni. Macam ni dia suruh bagi tahu apa? Ni kau nampak apa? Ni kan flag. Ni kan flag. Extend right. Ni kan flag. Nampak tak?
Flat, lepas tu ada ni. And then dia indicate bagi tahu apa? Dia indicate bagi tahu cari setup, cari sell. Sebab apa? Sebab dia flat dia ni macam ni. Sebab tu dia turun. Tapi dia turun tak cantik. And then tiba-tiba dia naik. Oh, ini yang suka ni. Ini kalau dia dapat break sini kan, dia akan pergi sampai sini. 161.8. Ni TP aku lah. Yang aku entry kat sini, ni TP aku. Ni setup combo aku panggil. Dalam structure kita ada dekat structure kita ada compression, kita ada apa nama ni? Kita ada compression, kita ada flat. Dalam structure kita ada flat. And then dekat dalam flat kita nampak setup combo. Combo tu double top dengan HNS. Kat sini kita nak masuk. Aku tunggu rezeki lah, rezeki aku lah. Tiba-tiba aku buat video kan. So, let's say kan, contoh kat sini. Mat, ni nak masuk ke? Ni nampak macam HNS ni. Ataupun QML ni. Boleh masuk ke dekat sini? Dekat aku jangan masuk. Sebab apa jangan masuk? Ingat, sebelum kita entry, kita nak tengok apa dulu? Kita nak tengok kat mana nak masuk, bukan? Kita nak tengok apa risk dia. Kalau entry kat situ, apa risk dia? Okay, let's say kita entry kat sini. Berapa risk yang kena aku tanggung? Asal sikit sangat betul ke aku kira ni? 30 pip. Try lah, kalau nak masuk lah. Asal dekat sini aku kira macam banyak Oh, sorry, aku kira tu benda lain. Aku kira aku punya TP berapa pip. So kat sini aku dah dapat entry kat sini. Stop loss aku tadi kat sini je. Sini, berapa stop loss aku? Lebih kurang lah. Aku malas nak masuk tepat-tepat. 12 pip. Logik ke? Tak, kalau jadi Alhamdulillah, tak jadi tak apa. Nak macam mana? Kat sini aku dapat setup sebenarnya sebab dia kena compress ataupun dia channeling, something like that lah. Ini price action yang aku nak. And then aku nampak benda ni. And then tiba-tiba dia naik. Wah, ini setup sell ni. Dia naik je ni kan. Aku hentam je lah sell kat sini. Bukan aku masuk buy. Aku masuk sell kat sini. And then ni kita nak tengok dia break. Kau dah masuk kat sini, kau tak payah nak gatal masuk lagi kat sini. Kalau terlambat, jangan. Kalau kau nak try boleh lah. Tapi dekat aku jangan masuk. Sebab apa? Kau tengok ni Kau tengok cara price turun, dia naik balik. So dia dah ambil sebenarnya order sell kat sini, baru dia turun. Dia dah ambil dah kat sini order sell. Sekarang ni dia tengah buat apa? Dia tengah buat confirmation sama ada dia nak naik ataupun dia nak turun. Itu je. So yang kat sini tadi, janganlah stick to stop loss. Letak je BE. Faham ni? Letak je BE. So rugi ke? Tak rugi kan? Rezeki lah, rezeki. Ni turun, enjut je. Enjut je. Sampai sini nanti kau nak naik balik lah. Tapi dekat aku kan sebenarnya kan, kalau kita tengok dari segi dia punya yang besar kan, direction dia yang besar, dia nak buat apa sebenarnya? Dia nak buat apa sebenarnya? Dia nak turun lagi. Ui, dia nak turun lagi ni. Dia turun. Kalau dia turun kan sampai sini kan nanti kan. Tapi ni nanti kita kena cari buy tau. Sebab aku takut masa kat sini manipulate. Dia jadi manipulate. Kita takut kita terkena dengan fake out. Masa dekat sini, dekat right shoulder tu. Sebab apa? Sebab dia ni turun ni dalam keadaan compress. Bukannya dia turun. Dia tak something yang macam ini. Turun. Macam ni. Kuat kata sell lagi ni. Ni kuat kata sell ni. Tapi dah sampai sini betul ke nak sell? Adalah cara dia kan. Tengoklah. Apa pandai lah tengok time frame besar. Dah sampai TP ke? Sorry. Ni chart lain Okay. So macam ni aku nak tengok dia break yang sini kan. Dia break sini dah nampak dah sebenarnya dia nak pergi mana. Kalau dia break sini, sebab sini tak ada setup buy.
Kat sini tak ada, aku tak nampak setup buy kat sini. Ke kat sebelah ada setup buy. Oh, ada lah. Tengok sampai TP ke tak. Ini jam lah kita pakai Fibo. Kenapa aku ambil yang sini? Kenapa aku tak ambil yang sini? Sebab sini dia naik bedik tak cantik. Kita nak ambil yang sini sampai sini. Cantik sangat ni. Cantik sangat ni. Sekejap lah. Adjust TP lah. Adjust TP. Sekejap, kat sini ada setup buy tak? Tepi ni. Oh, ni ada king buy ni. Ni lah. Kecil je. Ni kecil je. Kan? Kurang ajar betul. Ni. Nak lagi tepat dah. Dia mesti tak boleh break shadow. Dia break lah. Entah, aku pun tak pandai lagi lah. King sell, king buy ni. Tak pandai lagi lah. Tak apa. Sekejap tengok yang sini dekat mana. Kan kita kena ni sebab kita nak tengok apa price nak buat. Sini ada lagi tak setup buy. Tajamkan mata anda. Ni tak ada sini. Sini pun tak ada. Oh, ini kings. Ui. Patut mancuk. Ini king juga ni. Ni nampak ni. Nala reka lah Tambi. Nala reka. Tak apa, bukan rezeki lah. Saya tu tak nampak. Oh, okey. Tak apalah, stick tu TP macam tu, tak payah tamak sangat. Ni pun dapat banyak lah ni. Ni berapa pip lagi. Sampai sini, ke sini. 58 pip. Okey lah kan. Not bad lah. Okey lah. Almost 60 p. Okey lah. Itu yang kita nak. Bukan kita nak risk 30 pip, profit 20 pip. Tak nak macam tu. Itu bukan satu, itu yang kita gelar dia sebagai high risk high return. Kita tak nak benda tu. Tak nak. Tak mau. Sebab aku tak mau benda macam tu. Sebab faham lah. Sebab bukannya masa untuk bukan. Kalau high risk high return is something yang kita tak nampak apa price nak buat. Kalau dia low risk high return, kita nampak apa price nak buat. And then kita nampak kat mana possible price nak buat, nak pergi. Possible price nak pergi. Dia bukan confirm price nak pergi situ. Dia possible price nak pergi. Kat sini kan, aku rasa patut aku rendahkan sikit lah sampai sini. Sebab sini tak ada setup sell ni. Ke ada lagi setup sell? Takut dia nak confirmkan order je. Tak apalah, stick to BE lah. Biarlah BE tu. Tu sajalah. So sorry kalau video ni lama sebab banyak benda yang aku nak share. First, aku nak share setup flag. Second, aku nak share kenapa hit SL semalam. Kenapa hit SL. So kita belajar something. Bukannya kita hit SL merajuk. Tak nak. Benda tu bukannya jiwa seorang trader, bukannya psycho seorang trader yang berjaya. Bukan kita nak kata kita berjaya. Kita nak cakap kita nak jadi macam orang yang berjaya. So walaupun kita tak dapat jadi macam orang yang berjaya, mungkin kita tak dapat apa yang dia dapat, ataupun kita tak dapat nak jadi macam professional trader, tapi kita dah di kalangan, ataupun kita punya pemikiran, ataupun kita punya mindset dah di kalangan pro trader, big player. Itu yang kita nak. So faham kenapa dia langgar SL yang kat sini. Sampai sini dia reject sebab silap dia. Aku tak tengok dekat tepi ni ada apa. Silap dia kat situ. Aku tak tengok tepi ni ada apa.
Sepatutnya bila dia naik sebatang macam ni aku dah agak dah. Patutnya lah kalau aku nampak zone ni aku dah agak dah mesti nak pergi sini. Barulah stop loss. Halus. Macam yang kat sini lah. Aku buka M30 tadi tiba-tiba dapat tetap. Rezeki macam ni oh. Ni kan kena compress. Kena compress naik. Lepas tu jadi setup double top. And then dekat double top tu ada apa? Ada setup. Kalau buka time frame kecil kan, ada setup combo double top dengan head and shoulder. Nampak tak? And then tiba-tiba dia naik. Kenapa tiba-tiba dia naik? Itulah manipulation. Inilah manipulation. Tak. Nanti kalau ada tembus ni kan, ke bawah lah kau. Jangan main-main tau. Kalau ada tembus ni kan, dia tengah buat confirmation, dapat turun tak dapat turun. Tu je. Kalau dia dapat buat confirmation untuk sell, terjun ke bawah. Kalau dia tak dapat confirmation, dia naik atas balik. Tak apa, dia naik atas. Position kita dah selamat. Bukan kita tengah floating. Kita dah biru. Cuma kita rugi dekat profit. Tak apa. Sebab kita dah ambil dah. Aku dah ambil dah. First aku dah ambil. Second aku dah ambil. Sebab entry lot besar. Aku kena buat macam tu. Kalau entry lot kecil, aku tak kisah. Sebab aku nak recovernya semalam. Sorry lah kalau aku tak dapat bagi share signal apa. Sebab aku pun busy. Faham lah kita pun masing-masing ada komitmen kan. So itu saja. Assalamualaikum and happy trade.